Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kepada yang baru bertandang, selamat datang. Kepada yang kembali lagi, semoga anda sentiasa dirahmati. Anda bersama-sama saya, Syafirul Syafiq Saadin dalam ruangan podcast Sidang Meja Makan. Dedikasi khas mengingatkan kita semua betapa pada saat kita tenggelam punca, Allah sentiasa ada. Podcast Sidang Meja Makan dalam episod yang lepas melakukan rumusan, rangkuman isu-isu yang telah pun berlaku untuk 2 minggu yang berlaku sebelumnya. Dan analisa saya secara ringkas dan kasar for a bigger picture. Jadi untuk episod kali ini, pastikan anda terus mendengarkan sehingga ke akhir rancangan kerana kita akan cuba zoom into a single issue yang meletus baru-baru ini. Ringkasan isu terbabit, rentetan isu terbabit yang berlaku, dan lebih penting lagi, pendapat dan pandangan saya bukan saja berkaitan isu ini, tapi juga meliputi impak yang lebih meluas kepada kita sebagai sebuah masyarakat. Sebelum itu, kepada anda yang telah pun mendengarkan episod terdahulu, saya ucapkan ribuan terima kasih. Teruskan sokongan anda dan jangan lupa untuk subscribe. Minggu lalu kecoh kes Asri Janggut ataupun Brother Burger ataupun salah seorang pengusaha gerai burger tepi jalan yang telah pun memviralkan satu video di laman sosial tentang kedai-kedai premis haram yang banyak dan bersepah di kawasan sekitar tempat beliau berniaga yang tidak diganggu oleh PBT, pihak berkuasa tempatan, dalam kes ini MBSA. Dan video ini telah pun viral dan netizen Malaysia bising dan bengang, marah atas kesalahan-kesalahan yang jelas nyata berlaku. Pertama sekali kita kena faham that all of this happen disebabkan oleh pengadu, dalam kes ini Asri Janggut tadi ini. Dia rasa kecewa, dia berasa yang tidak diperlakukan dengan adil disebabkan kedai beliau, gerai beliau telah diambil tindakan, tapi premis haram yang lain yang bersepah di kelilingnya tidak. Dan beliau telah mempersoalkan penguatkuasaan PBT yang dilakukan. Beliau merasakan PBT pilih bulu. Kenapa aku kena, orang lain tak? Sebenarnya tuan-tuan, kalau MBSA lebih bijak dalam isu ini, cukup dengan kita mengeluarkan satu kenyataan, satu statement, cakap, okey, terima kasih Asri sebab tolong report, kami terlepas pandang. The next day, MBSA rush ataupun serbu dan sita tempat berkenaan. Dan kalau netizen masih still bengang, masih still marah, umumkan akan diadakan internal investigation dengan bantuan SPRM. InsyaAllah settle masalah. Ia tidak perlu diperpanjangkan lagi. Masalahnya, sebenarnya perkara ini boleh ditangani dengan baik kalau MBSA bertindak dengan bijak. Malangnya tuan-tuan, tidak. MBSA bawa sekali media ramai-ramai serbu tempat ni yang terlebih dahulu telah pun dikosongkan oleh toke-toke judi haram ini tadi. Jadi serbuan tersebut sebenarnya gagal. Tapi instead of announce yang ianya adalah serbuan yang gagal, dan MBSA akan terus pantau tempat-tempat yang berlaku yang terbabit, dan MBSA akan terus cari dalang-dalang sindiket-sindiket judi haram ini. Sebaliknya, MBSA announce yang tempat ni memang dah kosong. Dan lepas tu MBSA nak dakwa pula Asri Janggut tadi ni sebab melakukan satu dakwaan palsu. Of course, the backlash is real. Orang ramai marah, terutamanya penduduk kawasan-kawasan terbabit, sebab mereka ini tahu keadaan sebenar kawasan mereka. Bagaimanapun, alhamdulillah, Ketua Polis Negara KPN sendiri bagi respon dalam perkara ini. Malah SPRM pun turut sama bagi respon yang positif. Kita kena tabik hormat dan berterima kasih kepada Ketua Polis Negara sebab prihatin isu ni. Walaupun beliau sibuk, yalah, Ketua Polis Negara kot,
beliau bertanggungjawab menjaga keselamatan seluruh Malaysia. Dan kalau kita fikirkan balik, skop asal isu ini sebenarnya melibatkan bidang kuasa PBT, pihak berkuasa tempatan. Tapi beliau tetap ambil peduli. Dan rentetan itu, satu siri siasatan telah dilakukan dan sehingga kini beberapa pegawai penguat kuasa telah pun ditahan sebab menerima suapan. Malah ada pegawai-pegawai tinggi yang turut ditahan. Tuan-tuan, cerita ini, saga ini sepatutnya tamat di sini. Tapi yalah, kita ni manusia, tidak pernah lekang, tidak pernah alpa daripada melakukan kesilapan. Dan malangnya dalam satu sidang medianya, Asri Janggut tadi ni ada buat satu statement yang bersifat generalize, pukul rata, yang mengatakan semua polis dan tentera tak solat. Dan sekali lagi, netizen melenting, marah, berang, dan kenyataan yang dianggap tidak bertanggungjawab dan bersifat angkuh ni. Sampaikan isu lama beliau dengan bekas isterinya pun habis dikorek dan dijajah umum. Maka ramailah yang marah, ramailah yang kata kami hilang respek kepada Asri dan sebagainya. Sidang meja makan sebenarnya jarang nak mengupas satu-satu isu kecil yang sedetail ini. Sebelum ini sidang meja makan lebih menumpukan kepada isu-isu yang lebih bersifat global dan makro, macam kegawatan ekonomi, tentang pandemik COVID-19 dan sebagainya. Tapi untuk isu kali ini saya melihatkan ada benda yang boleh kita renung-renungkan dan kita ambil pengajaran. Yang pertama, kita kena faham yang betapa kita sebenarnya dalam zaman social media. Organisasi besar macam MBSA, tak kisahlah kerajaan ataupun swasta sekalipun, sebenarnya tak boleh pandang sebelah mata perkara-perkara viral seperti begini. Hanya kerana kita ada sedikit kuasa, akta di pihak kita, tidak bermakna kita boleh mengecilkan rungutan dan aduan orang-orang kecil dan kerdil seperti rakyat biasa dan kebanyakannya. Sebenarnya saya sangat percaya ramai lagi orang-orang di MBSA ni sebenarnya yang jujur dan amanah, yang tak makan rasuah, yang tidak mengambil suapan, yang bekerja dengan jujur, dengan baik untuk sara anak bini. Tapi disebabkan kegagalan MBSA sebagai satu organisasi untuk handle isu ini dengan bijak, semuanya terpalit. Kedua, teladan yang ditunjukkan oleh Ketua Polis Negara adalah sangat-sangat baik. Ini sebenarnya adalah satu standard yang baik. Bila orang ramai tampil nak bantu pihak berkuasa, kita patut ucap terima kasih. Walaupun mungkin tidak melalui cara, kaedah ataupun saluran yang betul, yang seperti yang sepatutnya. Tapi kita perlu ucapkan terima kasih atas usaha orang ramai nak bantu tampil, bantu pihak berkuasa. Kita tak perlu jadi defensif sebenarnya. Kita patut terima teguran dengan cara yang terbuka. Tapi dalam masa yang sama, bila Asri buat salah, dia buat statement yang salah, beliau kutuk polis dan tentera, Ketua Polis Negara bertindak tegas dan pantas dalam mempertahankan integriti pegawai-pegawai dia. This is an example of a good leadership sebenarnya. Ini adalah leadership yang baik yang perlu diperbanyakkan dalam masyarakat kita. Ketiganya, isu ini sebenarnya jadi cerminan kepada kita collectively sebagai masyarakat tentang pandangan kita, penerimaan kita tentang sesuatu isu, tentang tokoh-tokoh isu ini. Bila Asri viralkan isu ini, satu Malaysia sepatutnya sokong beliau. Sebab ia adalah isu. Kita sokong atas dasar isu. Kita sokong atas keberanian beliau melakukan pendedahan. Kita sokong isu penguatkuasaan pilih bulu. Kita sokong atas isu kemungkinan berlakunya rasuah. Tapi bila beliau buat statement yang salah, sekelip mata kita turn against him. Kita bash dia, kau. Siap korek segala macam kisah silam dia. Kononnya he is not worthy of our respect dan sebagainya. Apakah begitu mudah untuk kita angkat satu orang ini untuk jadi hero hanya sebab satu isu? Begitu mudah jugakah kita sebagai masyarakat jatuhkan hero kita sebab satu rasa silam beliau? Kenapa kita sebagai satu masyarakat begitu fickle, berbolak-balik? Kenapa perlu kita angkat dan agungkan satu-satu figura
sedangkan sepatutnya kita angkat isu dan perjuangan beliau. Kan Islam dah gariskan, bila datang teguran kepada kamu dan ianya benar, ambil teguran itu tanpa kira siapa pun yang bawa, walaupun dia seorang pendosa. Sebab hakikatnya semua kita hari ini pendosa. Dan kalau dosa silam kita jadi kayu ukur, hari ini tak ada orang lagi yang layak untuk mengajak ke arah kebaikan. Malah saya yang bercakap hari ini juga sebagai seorang pendosa. Saya sangat-sangat berharap melalui podcast Sidang Meja Makan ini, yang kita sebagai satu masyarakat akan lebih matang selepas ini. Matang dalam mengetengahkan sesuatu isu, matang dalam menguruskan sesuatu isu, matang menilai sesuatu isu. Hero, tokoh, figura, semua ini datang dan pergi. Tapi masyarakat yang bijak, masyarakat yang matang harus boleh membezakan antara isu dan susuk tubuh yang membawa isu itu. Kepada semua yang teruskan mendengar sehingga ke penghujung episod, saya doakan anda untuk terus berbahagia. Jangan lupa, pastikan anda turut mendengarkan episod Sidang Meja Makan yang terdahulu dengan minda yang terbuka. Dan jika anda fikir ada manfaat dengan kata-kata saya ini, saya mohon jasa baik anda untuk share this podcast with other people as much as possible, supaya apa juga kebaikan kecil darinya dapat dipanjang-panjangkan. Dan jangan lupa subscribe. Semoga dengan usaha kecil saya ini diberikan kekuatan untuk berterusan dan istiqamah. Hingga bertemu lagi dalam episod yang seterusnya. Jutaan penghargaan untuk anda yang meminjamkan masa dan telinga. Teruskan sokongan anda dan saya doakan anda bahagia sentiasa. Percayalah, pada saat kita semua tenggelam punca, Allah sentiasa ada.